Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu ini. Dengan itu, marilah dengan memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita buka majlis kita pada hari ini dengan bacaan ilmu kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zainuddin selaku moderator forum anda kalian pada hari ini. Forum ini akan membahaskan tentang dakwah melalui media sosial. Dengan menerusi tajuk ini, pasti anda semua tertanya-tanya bagaimana cara berdakwah melalui media sosial. Pada hari ini, saya bawa ketiga-tiga panel ini akan membincangkan tajuk ini dengan lebih teliti. Sekarang, saya akan memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Yang pertama, panel kita yang pertama adalah Profesor Zarul. Yang kedua adalah Datuk Muhaimin, dan yang ketiga adalah Dr. Adam. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput ketiga-tiga panel ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dijemput kepada panel pertama untuk memperkenalkan diri. Dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarul bin Mazalai dan boleh panggil saya Profesor Zarul. Saya berkelulusan PhD dalam dakwah dan teknologi di Turki. Kini saya berkhidmat di Universiti Sultan Zainal Abidin sebagai pensyarah. Pada Profesor Zarul atas ta'aruf diri. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan panel yang kedua untuk memperkenalkan diri. Terima kasih saudara moderator. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Azman. Saya merupakan seorang pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin serta memiliki PhD Syariah. Terima kasih kepada Datuk Muhaimin atas kesudian untuk memperkenalkan diri. Majlis seterusnya mempersilakan panel yang ketiga untuk memperkenalkan diri. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Adam Aiman bin Azizi atau lebih dikenali sebagai Dr. Adam. Saya berkelulusan Master Usuluddin di Universiti Al-Azhar dan kini berkhidmat sebagai penasihat di Majlis Hal Ehwal Agama. Saya berasal daripada Manjung Perak. Di samping berkhidmat sebagai penasihat di Majlis Hal Ehwal Agama, saya juga menjalankan bisnes pakej haji dan umrah. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Adam atas perkenalan diri seperti tadi. Nampaknya semua panel kita merupakan orang yang sangat hebat. Tanpa membuang masa, marilah kita mulakan forum kita pada hari ini. Seperti sedia maklum, ramai di antara kita tahu bahawa media sosial adalah tempat untuk kita berhubung antara satu sama lain. Wahai Profesor, boleh Prof kupaskan apa itu maksud media sosial dengan lebih meluas? Saya serahkan kepada panel kita yang pertama. Dijemput dan dipersilakan Profesor. Terima kasih kepada moderator yang bertugas, iaitu Ustaz Zaim. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi atas talian, iaitu online, yang dapat menghubungkan semua orang yang ada dalam dunia ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantaraan, komunikasi atau perhubungan, manakala sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Pada zaman kini, hampir semua manusia mempunyai satu akaun media sosial. Kerana dengan adanya media sosial, kita dapat mengetahui perkara yang berlaku di dunia ini. Untuk pemahamannya lebih jelas, media adalah sebagai alat perantara, iaitu radio, televisyen atau surat khabar. Media ini mempunyai limitasi yang terhad dan sukar untuk para pengguna kemukakan pendapat atau pandangan mereka terhadap sesuatu perkara yang ingin mereka sampaikan. Oleh sebab itu, elemen sosial cuba dibawa masuk untuk diubah menjadi alat yang boleh berkomunikasi di antara pengguna. Jaringan sosial ini berkembang dengan begitu cepat sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting dalam dunia hari ini.
Media sosial kini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hal ini disebabkan kerana media sosial bukan sahaja digunakan untuk bahan interaksi dan komunikasi saja, malah dapat digunakan juga dalam bidang perniagaan. Buktinya adalah ramai pengguna yang menggunakan media sosial kini membuat penjualan di atas talian atau lebih dikenali secara online. Mereka juga dapat meletakkan iklan yang berkaitan dengan produk mereka dalam media sosial secara percuma. Kekuatan media sosial adalah dapat memberikan kemudahan kepada peniaga untuk berhubung dengan semua orang di dunia ini, asalkan mereka mempunyai media sosial. Contoh hadis yang memberi galakan kepada kita untuk berniaga adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, 9/10 kunci rezeki adalah dalam perniagaan. Riwayat Abu Ubaid dalam Warid Al-Hadis. Satu keuntungan terakhir dari pemasaran melalui media sosial adalah bahawa penyelidikan menunjukkan pengguna media sosial lebih muda, berpendidikan lebih tinggi dan lebih kaya daripada mereka yang tidak menggunakan media sosial. Terima kasih Profesor Zarul di atas kupasan yang begitu meluas. Jadi kita dapat tahu media sosial ini bukan hanya tempat untuk berhubung antara satu sama lain. Bahkan banyak benda yang ada pada media sosial ini. Media sosial ada kesan yang baik dan juga ada kesan buruk juga. Baiklah, bagi meneruskan forum kita pada kali ini, saya menjemput Datuk Muhaimin untuk memberikan hujah tentang kesan baik dan kesan buruk media sosial terhadap masyarakat. Dijemput dan dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Seterusnya, antara kesan buruk daripada penggunaan media sosial ialah dapat melalaikan seorang individu. Individu sekiranya tidak pandai membagi masa. Ini kerana media sosial terlalu banyak mengandungi pelbagai hiburan seperti mainan video, rancangan bola sepak, lagu popular dan rancangan masak dan sebagainya. Contohnya, seorang pelajar akan mengabaikan pelajaran mereka sehingga menyebabkan keputusan mereka merosot. Selain itu, media sosial juga boleh menyebabkan kesalahfahaman dan persengketaan berlaku. Dengan tersebarnya pelbagai berita yang tidak sahih, ia boleh menimbulkan pelbagai reaksi dan menjadikan setengah pihak marah. Namun media sosial juga dapat memberikan kesan yang positif. Contohnya, para pelajar dapat berbincang dan menggunakan pelbagai alternatif seperti Webex, Telegram, YouTube dan sebagainya. Di dalam YouTube juga mengandungi pelbagai rakaman yang disediakan oleh para pensyarah dan para guru untuk anak murid mereka. Selain itu, media sosial juga dapat memudahkan pekerjaan untuk menjadikannya lebih efektif. Contohnya, pasukan polis dapat mengenal pasti penjenayah dan peristiwa sebenar yang berlaku semasa kejadian dengan bantuan kamera lintas tutup CCTV. Terima kasih Datuk Muhaimin atas hujah yang begitu kuat tentang kesan baik dan kesan buruk terhadap masyarakat. Mana-mana masyarakat yang bijak menguruskan masa mereka dengan media sosial, maka mereka akan beroleh kebaikan. Manakala bagi mereka yang lalai dengan media sosial, mereka akan merugikan masa mereka dengan sia-sia. Dan daripada itu, pernahkah kita terfikir adakah media sosial ini dibolehkan untuk kita sebarkan dakwah? Dan bagaimana pula cara kita untuk berdakwah dengan menggunakan media sosial? Jadi, bagi menjawab persoalan ini, saya serahkan kepada Dr. Adam untuk mengemukakan jawapan ini. Dijemput dan dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang disampaikan. Pada zaman teknologi ini, media sosial telah pun menjadi salah satu cara untuk mendakwah. Sebagai negara yang membangun, para pendakwah di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan mesej dakwah kepada masyarakat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46, "Wahai Nabi,
Sesungguhnya kami mengutusmu terhadap umatmu sebagai saksi dan pembawa berita gembira kepada mereka yang beriman dan pemberi amaran kepada mereka yang ingkar, serta menyeru manusia kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan juga sebagai lampu yang menerangi. Melalui ayat ini, kita dapat mempelajari bahawa kerja dakwah merupakan kemuliaan yang besar bagi seorang Muslim kerana ia melaksanakan tugas para anbiya dalam menyampaikan seruan Allah kepada manusia serta memperkenalkan jalan yang baik dan buruk kepada mereka. Media sosial merupakan salah satu kaedah yang bagus untuk berdakwah kerana ia berupaya mempopularkan sesebuah isu dan menyebarkan pengaruh dalam masa yang singkat. Oleh itu, para pendakwah di Malaysia telah melihat ini sebagai peluang untuk menggunakan media sosial dalam menyampaikan mesej dakwah mereka dan mengajarkan nilai-nilai murni Islam kepada masyarakat. Penggunaan media elektronik dan media sosial sebagai jalan dakwah telah dipelopori oleh institusi swasta dan juga kerajaan. Sebagai contoh, Astro telah menggunakan Astro Oasis untuk mengetengahkan program yang bercorak keagamaan. Antara program yang terkenal di saluran tersebut ialah drama bersiri Tanah Kubur dan juga program realiti Pencetus Ummah. Pihak JAKIM juga tidak ketinggalan dalam memperkenalkan saluran TV Al-Hijrah. Selain daripada itu, Media Prima iaitu sebuah saluran televisyen yang terkenal telah memperkenalkan TV9 sebagai saluran dakwah mereka. Antara program dakwah yang digunakan media ialah drama bersiri, forum hal ehwal Islam, ceramah dan juga kuis. Sebagai kesimpulan, media sosial dan media elektronik merupakan kaedah dakwah yang efisien kerana ia dapat menjimatkan masa dan kos serta jumlah audien yang sering bertambah dari masa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih Dr. Adam atas jawapan yang begitu menarik sekali. Benarlah, walau di mana jua kita berada, dakwah itu kita perlu teruskan walau dengan apa jua sekalipun. Media sosial bukan penghalang untuk seseorang itu untuk berdakwah. Nak berdakwah bukan dengan hanya satu cara, bahkan berbagai cara boleh kita lakukan seperti yang Dr. Adam katakan sebentar tadi. Maka berakhirlah sesi soal jawab forum kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin menjemput ketiga-tiga panel ini untuk memberikan sedikit kesimpulan daripada tajuk forum ini. Dijemput dan dipersilakan. Perkara yang dapat saya simpulkan daripada tajuk forum ini adalah para peniaga di luar sana haruslah sentiasa mengamalkan sikap jujur dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekiranya kita mengamalkan riba dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan berkat. Perkara yang dapat saya simpulkan adalah media sosial mempunyai kesan baik dan buruk. Ia bergantung terhadap sikap seorang individu itu sendiri untuk menggunakannya ke arah kebaikan ataupun keburukan. Kesimpulan yang dapat saya berikan ialah kerja dakwah merupakan tanggungjawab bagi setiap individu Muslim. Seperti sabda Nabi SAW, sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Oleh itu, kita seharusnya menyampaikan dakwah mengikut kemampuan kita agar kita tidak dipersoalkan di akhirat kelak. Jutaan terima kasih buat panel terhebat kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita semua beserta kupasan dan juga huraian yang begitu mantap dan mendalam yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai tempat untuk berdakwah. Sebelum mengakhiri majlis ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa berjumpa lagi. Dengan ini, marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.